لنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada tengah hari ini kita dipertemukan kembali dalam tazkirah Jumaat, dan moga kehadiran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada tengah hari ini saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian untuk kita merenung satu peringatan daripada Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah kata, wahai orang beriman, hendaklah kamu taubat kepada Allah dengan taubat nasuha ataupun taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim. Ayat ini ialah ayat yang ke-8 daripada surah At-Tahrim. Allah Ta'ala memerintahkan kita sebagai orang yang beriman supaya kita melaksanakan tuntutan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah Ta'ala mulakan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kemudian Allah arahkan orang beriman itu bertaubat kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena faham kat sini, orang beriman kena bertaubat. Maknanya orang beriman ini pun ada yang buat salah. Ya, beriman itu satu hal, tapi buat kesalahan itu satu hal juga. Jadi sebab itulah kita ni tuan-tuan sebagai orang yang beriman tidak terlepas daripada membuat kesalahan. Itu memang tidak dinafikan. Walaupun orang itu dia beriman dengan Allah Ta'ala, tetapi dia tidak terlepas untuk melaksanakan kesalahan. Kenapa dia tak terlepas tuan-tuan? Kerana dalam diri orang beriman itu dia ada nafsu, dia ada kehendak, dia ada godaan setan. Jadi maknanya apabila kita ni beriman kepada Allah, dalam masa yang sama kita digoda oleh setan, digoda oleh nafsu, digoda oleh kehendak kita. Jadi ada kalanya kita melanggar perintah Allah. Jadi sebab itu dalam Al-Quran kata, sebagai seorang beriman ini dia kena juga bertaubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Kerana taubat ini tuan-tuan, ada jenis orang yang taubatnya tidak benar. Sebab Allah kata taubatan nasuha, maknanya kena bertaubat betul-betul.
Tapi ada juga orang yang tidak bertaubat betul-betul. Ataupun diistilahkan dalam bahasa kita ni taubat sambal. Ataupun taubat sambal, makan sambal, bila dah hilang pedas makan lagi. Jadi ada jenis orang dia buat salah tapi dia bertaubat, lepas taubat buat lagi salah. Jadi kita sebagai seorang beriman, kalau ada buat salah kena taubat. Dan taubat ini pula dia mesti kena betul-betul. Taubatan nasuha, kena betul-betul. Kenapa kalau tak betul? Sebab Nabi sebut macam ni. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama dengan orang yang tak ada dosa. Nabi kata at-taibu minadz-dzanbi, orang yang bertaubat daripada dosa serupa macam orang tak berdosa. Maksudnya kalau seorang tu buat dosa, tiba-tiba dia bertaubat hasil dosa dia, mana dosanya terampun, artinya dia tak ada dosa. Tapi Nabi juga kata at-taimu wal mustaghfiru minadz-dzanbi wa huwa muqimu alai, orang yang beristighfar daripada dosa tetapi masih buat dosa, kal mustahzi bi rabbi, kata Nabi macam orang yang mengejek Allah Taala. Tuan-tuan, ada dua benda kat situ yang Allah Ta'ala sebut yang kita kena faham betul-betul. Apa dia? Nabi kata at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama tak ada dosa. Kalau kita buat salah, kita bertaubat dengan Allah Ta'ala, Allah ampunkan macam tak ada dosa. Itu pertama. Tapi Nabi kata juga wal mustaghfiru minadz-dzanbi, orang yang beristighfar daripada dosa, mana minta ampun dengan Allah Ta'ala, wa huwa muqimu alai, tapi buat lagi dosa. Dia istighfar tapi buat juga. Kal mustahzi bi rabbi, kata Nabi orang ini macam mengejek Allah. Macam memperli Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam Quran kata kalau nak taubat, taubat betul-betul, bukan jenis taubat sambal. Taubat kejap hilang pedas makan lagi, ataupun kita ni bila dah rasa macam okey, buat lagi, bukan. Sebab mengulang-ulang dosa itu arti seperti mengejek Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi artinya tuan-tuan, kita ni manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Termasuk saya tuan-tuan, bukan Nabi, bukan Rasul. Artinya kita tidak maksum. Ada masanya kita kadang-kadang melakukan dosa. Tetapi Nabi SAW ni sayang dengan umat dia. Dia kata kalau orang buat dosa, jalan untuk keluar ialah taubat. Taubat selesai. Sebab tu tuan-tuan, sejahat mana pun orang, sesamsing mana pun orang, seperompak mana pun orang, bila dia taubat tuan-tuan, tuan-tuan jangan nampak yang dia tu perompak atau samsing. Boleh faham tuan-tuan? Maknanya kalau orang tu jahat, dia dah bertaubat, kita jangan melihat dia punya jahat tu. Sebab kenapa? Nabi dah kata orang yang bertaubat tu Allah ampunkan dosa dia. Bila Allah ampunkan dosa dia, dia serupa tak ada dosa. Tapi kita ni jenis manusia, bila tengok orang tu dah baik, kita ingat dia punya jahat. Tu yang dia masalah tu. Kan? Itu yang kadang-kadang kita ni bila tengok orang tu dah baik dah, asal tapi kita kenal dulu memang cembalang kuing. Kan? Ataupun orang panggil pacingan tengik. Orang kata lah kan. Kalau pacing tu tuan-tuan hewan, tapi kalau pacingan tu tu dah teruklah tuan-tuan. Kena pula tambah lagi pacingan tengik lagilah tuan-tuan. Tapi nak sebutkan tuan-tuan tengok cantiknya Islam tu, sejahat mana orang pun kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah boleh ampun dosa dia. Allah boleh ampun dosa dia. Boleh clearkan. Artinya kita ni sebagai manusia, kalau kita tengok orang tu jahat mana sekalipun, tiba-tiba dia baik bertaubat, jangan dipikir dia punya jahat dia tu. Jangan dipikir. Kan? Tapi kita ni manusia tuan-tuan kan, selalu dikacau, digoda oleh syaitan. Bila orang dah baik ni, selalu kita bukan nak tengok baiknya, selalu kita tengok jahat. Jahat dia. Kita jarang kadang nak tengok baik orang. Inilah yang diajar oleh Nabi, diajar oleh Allah Ta'ala. Maka kita kena belajar tengok segala perkara benda yang baik. Sebab Allah suruh macam tu kan? Kita tak disuruh tengok kejahatan orang. Tetapi bukan maksudnya bila kita tak tengok kejahatan orang, kita membenarkan kejahatan itu. Tidak. Jahat tetap jahat, salah tetap salah. Cumanya dalam Islam kata, kalau seseorang itu bertaubat kepada Allah, Allah hapuskan dosanya. Tak perlu untuk kita ingat balik dia punya jahat. Macam tuan-tuan, kita ni biasa dulu pernah saya sebut tuan-tuan, bila ada orang mati,
Bila ada orang mati tu, bila dah disembahyangkan, habis aja sembahyang, Pak Imam mesti kata, sebelum nak angkat mayat tu, dia kata, apa kita saksikan atas mayat ini, betul tak? Kan? Itu biasanya. Walaupun yang mati tu bekas perompak tu. Kan? Tu. Walaupun yang mati tu orang tu berhutang dengan kita tak bayar. Walaupun demikian, kan? Tapi bila dia dah mati, dah semayangkan dah, bermakna dia tu orang Islam. Bila semayang dah, imam habis semayang, dia kata, apa kita saksikan atas semayang ini, kita mesti kata baik. Kan? Mesti kata baik. Sebab kenapa? Depan mata kita, ketika dia mati, ketika kita saksikan jenazah dia dalam keadaan yang baik. Maknanya kena kata baiklah. Lainlah kalau dia jenazah dia tiba-tiba kita tengok daripada asal tadi tengah semayang, lepas semayang jadi babi, itu cerita lain. Tetapi oleh kerana dia masih manusia dan kita kenal dia sebagai orang yang Islam, artinya tuan-tuan, kita kena lihat apa yang kita nampak depan mata, dia baik. Walaupun dulu tu dia jembalang kuing tu. Itulah yang diajar oleh kita. Sebab itu Nabi kata, bila orang itu telah bertaubat kepada Allah, kita kira yang jahat tu diampun oleh Allah. Kena tengok yang baik. Maknanya apa? Di situ selain kepada orang yang bertaubat itu terhapus dosa, kita yang melihat orang yang berdosa itu kena ajar jiwa kita melihat kebaikan orang. Sebab selalu kita suka tengok, selalu kita ingat dia punya jahat, kan? Alang kau dulu siapa tak kenal, sekarang ni lah baru nak pergi masjid. Dulu kan gitu. Kita ni jenis mulut jahat, mulut degil, kan? Itu manusia. Tapi Islam tak ajar macam tu. Islam suruh ajar kita tengok benda yang baik. Tapi mulut kita, maklumlah jenis lidah tak bertulang. Senang cakap. Alang kau ni dulu siapa tak kenal, kan? Kan gitu, mulut kita jahat selalu. Jadi tuan-tuan, nak sebutkan salah satu benda yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah, ialah taubat itu menghapuskan dosa. Bila taubat itu Allah kata menghapuskan dosa, kita ni sebagai seorang Islam kena tengok benda yang telah diampunkan oleh Allah, kita kena pandang baik. Boleh faham tuan-tuan? Contoh yang kedua saya contohkan. Macam dalam Islam, seorang tu mencuri. Mencuri. Bila kata dia mencuri, tiba-tiba yang dicuri itu betul lah sampai kepada sampai kepada robok dinar. Robok dinar tu makna 1/4 suku dinar. Bila orang yang mencuri sampai pada suku dinar, betul, kena tangkap, jelas ada bukti, maka hukum Islam tadi tu kena potong tangan. Soalannya macam ni tuan-tuan. Bila seorang itu dah dipotong tangannya setelah dia mencuri dan dibuktikan, soalannya ialah terhapus tak dosa dia? Terhapus tak? Macam terhapus tak dosa dia? Orang mencuri, dah mencuri dah tu, dah semak, memang sah dia tu mencuri, maka hukumannya potong tangan. Bila dah dipotong tangannya tu, terampun tak dosa dia? Macam ni, terampun tak? Macam mam, dipotong tangannya, dah sah dah, maknanya dia mencuri, dah ada bukti, dah disahkan, dah mahkamahkan, memang sah, artinya kena potong tangan. Maka dilaksanakanlah potong tangan, tanggal, maknanya putus tangannya. Terampun tak dosa tu? Macam ni, mam, dosa tu terampun. Terampun. Saya nak sebutkan dosa tu terampun. Boleh faham kan? Sebab jalan taubat dia tu dengan dipotong. Itu kan. Cuma yang saya nak sebut gini, kalau orang tu tangannya dah ada kesan mencuri, dia dah kan tak ada, dia kulu-kilir pergi kedai. Tuan-tuan nak kata maling ke tu? Tuan-tuan, faham tak maksud saya? Tuan-tuan, dia tu telah melaksanakan di hudud tangannya, artinya dosa dia dah terampun. Cuma tangan tu tak ada. Kalau dia berjalan nampak tangan tak ada, jadi kita tahu dia ni dulu pencuri. Tetapi boleh tak kita nampak tangan? Kau ni memang maling, boleh tak? Tak boleh. Dia tu telah terampun dosanya oleh Allah. Tu dia, yang dulu tu telah ampunkan. Itu tuan-tuan, itu yang disebut oleh Islam tu. Maknanya taubat ini dia boleh mengampunkan
dosa. Tu dia kedudukan. Tadi taubat satu, yang kedua tadi pelaksanaan hukum pada dia. Walaupun tangannya tu dah putus dah, kan kesan daripada mencuri dan dibuktikan, maka diputuskan tangannya, maka dosanya dah yang kita ni pula lepas tu tengok dia jalan pergi kedai beli nasi lemak, tengok tangan hilang sebelah. Kan ni contoh kita, dia tu dah tak ada dosa. Kita ni mulut gatal kadang ni. Tu bukan maling tu. Tuan-tuan, dia tak ada dosa, kita pula tukang buat dosa. Mana boleh? Dan Islam ajar kepada kita. Ni cantiknya Islam, tuan-tuan. Kan cantiknya Islam. Bila Islam itu dilaksanakan, diamal, dia akan memberi apa? Bukan sekadar orang yang mencuri itu berhenti, mulut orang lain pun jangan suka-suka nak. Itulah dia keistimewaan dan juga kesannya undang-undang Islam. Sebab tu dalam bab taubat tadi tu yang Allah ampunkan, tuan-tuan, kita kena tengok secara menyeluruh Islam itu. Memang Allah Ta'ala suruh kita bertaubat. Cantiknya perkara tersebut. Cumanya kita ni kadang kurang faham bab tu. Boleh faham je? Jangan silap faham je. Susah nanti tu. Tu kan? Saya bila tanya orang, tuan-tuan, banyak kali juga saya bagi kuliah, orang tanya, macam mana kalau orang mencuri selepas tu disahkan, dibuktikan dia mencuri, tiba-tiba hukumannya ialah potong tangan. Saya tanya, dosanya terampun atau tidak? Masing-masing kata belum. Jadi artinya apa, tuan-tuan? Tak faham lagi tu hukum Islam. Tak faham lagi tu. Sedangkan hukum Islam, kaedah, tuan-tuan, contoh begini. Tuan-tuan mencuri, contoh mencuri, seorang tu mencuri, tapi dia belum ditangkap dan tidak didapati ditangkap. Tak ditangkap. Dia tak tangkap mencuri senyap aja, kan? Tapi bila dah mencuri lama tu, dia sedar, rupanya salah, nak bertaubat. Hak macam mana ni keadaan ni? Kan? Macam mana? Yang ini taubatnya dia kena pulang balik benda yang dia curi, barulah settle. Kenapa? Sebab ada hubung kait dengan manusia, bukan hubung kait dengan Allah. Habis yang tadi potong tangan, itu kalau kena tangkap dan dibuktikan. Faham tuan-tuan? Tu beza tu. Beza. Itu kalau kena tangkap dan dibuktikan, maka itu beza di situ. Tapi kedua-duanya tadi terampun tak dosanya? Potong tangan pun terampun dosa, pulang balik pun terampun dosa. Nah itu. Cumanya yang kena jaga kita ni. Macam mana? Dah potong tangan. Tuan-tuan, dia begini, tuan-tuan. Sebab tu benda seperti ini jangan sampai kategori dimahkamahkan. Bila mahkamahkan, confirm kena laksanakan hukum. Itu yang saya sebut. Selagi belum kena tangkap dan dibuktikan. Kalau tak kena tangkap tapi dia sedar, dia pulang balik, terampun. Itu tak kena, tuan-tuan. Faham? Tapi kalau dah ditangkap dan dibuktikan, memang salah. Salah, tuan-tuan. Hukum Islam kata ada bukti, potong tangan. Boleh faham tu? Tu kedudukan. Sebab tu penting hukum Islam tu. Kena faham tu. Kena ngaji tu. Sebab tu nak kata Nabi begini, tuan-tuan, dalam hadis, uqimatu haddin bi ardin khairum min am yumtira arba'ina sabahan. Kata Nabi, melaksanakan satu hukum had, hukum wudu itu lebih baik daripada hujan 40 subuh. Hujan 40 subuh. Saya dulu bagi misal, tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir kalau semberung tu, empangan semberung tu kering, agak-agak tuan-tuan kualahan tak? Sini pernah kering tak? Pernah tak ada air? Tak pernah. Tak pernah. Oh, pernah. Kita ni kalau air tak ada tu rasanya macam mana, tuan-tuan? Kan memang stres. Kelang kabut, tuan-tuan. Walaupun tepi laut tu banyak air tu, tapi tak dipakai, kan? Cuma nak sebutkan kepada kita, perlunya kita pada air tadi tu, lebih lagi perlunya pada hukum Islam. Itu dia. Menunjukkan demikian. Itu perumpamaan Nabi SAW kata. Jadi maknanya apa? Yang saya nak sebut, istighfar, astaghfirullahalazim, itu juga jalan taubat. Itu juga jalan taubat. Sembahyang sunat taubat, itu pun juga jalan
taubat. Melaksanakan hukum Islam itu pun juga jalan taubat juga. Itu juga jalan taubat. Macam contoh tuan-tuan, orang yang berzina, kalau belum kahwin, hukum Islam kata kena sebat 100 rotan. Macam mana jalan untuk mensabitkan perkara tersebut? Satu, pengakuan pelaku. Orang yang buat mengaku. Jalan pertama boleh diterima. Kalau yang pelaku tak mengaku, jalan kedua 4 saksi. 4 orang saksi. Tu 4 orang saksi. Jadi itu jalan ketiga, apa dia? Hari ini orang panggil apa tuan-tuan? DNA. Tengok betul? Betul. Kan? Itu digunakan sebagai bukti. Cuma yang saya nak sebut tuan-tuan, bila tadi orang berzina, dia mengaku. Sebatlah 100 rotan pada dia. Soalannya, terampun tak dosa dia? Terampun. Kerana pelaksanaan itu menghapuskan dosa dia. Artinya taubat pezina ialah kena laksanakan hukum tersebut. Faham tak? Ataupun dibuktikan dengan saksi tadi. Artinya kalau dia tidak mengaku, umpamanya lah senyap-senyap gitu, ataupun dia tidak dibuktikan dengan saksi, dia bertaubat, maka yang itu kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Taala kata dalam Quran, innallaha huwa yaqbalu taubatan ibadihi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala terima taubat hamba-Nya sebelum masa nyawa di halkum. Selagi belum nak mati, belum nak nazak, boleh bertaubat kepada Allah. Cumanya tuan-tuan, bila dia tak dilaksanakan atas muka dunia, maka dia akan dibalas di hari akhirat. Nah, tu dia. Sebab tu hukum Islam itu menghapuskan dosa. Faham tuan-tuan? Nah, tu. Macam inilah tuan-tuan. Tuan-tuan tadi pergi masjid, ambil semayang. Kan? Dekat rumah belum ambil semayang. Tapi tadi masa daripada rumah pergi ke masjid, tuan-tuan nampak ada janda orang siram bunga pinjungan depan rumah. Tuan-tuan sempat tengok. Kan? Pergi tengok. Tengok maknanya apa? Dosa mata. Betul tak? Tuan-tuan pergi tengok sampai kat masjid. Kan? Kat masjid tu tuan-tuan ambil semayang. Ambil semayang, basuh muka, mengikut hadis Nabi, gugur dosa mata. Gugur dosa. Artinya apa? Ambil semayang itu mengkafarahkan dosa. Menggugurkan dosa. Artinya ambil semayang itu jalan-jalan pengampunan dosa. Itu macamnya. Sebab cuma tengok juga dosa itu kecil ke besar. Kalau dosa besar, dia tak boleh dengan ambil semayang. Dia kena taubat kalau dosa besar. Kalau dosa kecil ni, bolehlah dengan air semayang. Itu kedudukannya. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan pergi, belum pada nak pergi masjid, tuan-tuan buka handset. Kan? Sekali-sekali buka, sekali tengok gambar porno. Itu contoh lah tuan-tuan. Contoh je. Kan? Pergi pula tutup, pergi masjid, ambil semayang. Kan? Ambil semayang, basuh muka, gugur dosa mata. Itu maknanya apa? Terampun dosa. Artinya mengambil semayang, jalan bertaubat kepada. Maknanya jalan taubat ni banyak. Cuma tuan-tuan kena kenal dosanya kategori apa? Kecil ke besar ke atau terlampau besar? Kalau yang kecil bolehlah dengan amal-amal macam tu. Kita istighfar, astaghfirullahalazim, settle masalah. Kan? Tetapi kalau umpamanya dosa zina, istighfar tak boleh. Kenapa? Sebab dosa besar. Mencuri bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi kena kaedah dia menunjukkan kat situ tuan-tuan. Istighfar pun boleh terampun dosa, ambil air semayang pun boleh terampun dosa, melaksanakan hukum hudud terhadap dosa itu pun juga boleh mengampunkan dosa. Bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa besar pun terampun dosa. Jadi artinya pintu-pintu taubat tu banyak. Cuma kita nak dengan tidak. Tu pintu-pintunya cukup banyak, bukan sikit. Banyak. Cuma kita ni bila tak belajar memang tak tahu. Bila kita tak duduk kuliah memang tak tahu. Tu. Sebab tu penting. Sikit-sikit walaupun tak banyak tazkirah Jumaat tuan-tuan, kita ambil 5, 2, 3. Sikit-sikit untuk ingat. Besok ingatkan lagi, bagi ingat.
Tuan-tuan hari ni belajar, besok belum tentu buat. Belum lagi, baru tahu. Lepas tu nak buat tu tengok kan. Balik-balik orang rumah tegur, "Bang, mana gula tadi pesan suruh beli gula." Dia punya tegur daripada bini tu lupa tazkirah tengah hari tu. Kan? Bini tegur tu lupa tazkirah, kan? Tapi bila malam nak tidur tu teringat muka ustaz. Ingat balik. Kan? Artinya apa? Baru belajar belum tentu boleh buat, belum. Mungkin nanti malam baru teringat. Kan? Sebab kenapa? Sebab balik rumah sergah orang rumah lupa yang ditazkirahkan. Ingat balik bila? Masa nak tidur baru ingat. Baru ingat belum amal lagi. Kan? Kenapa? Sebab masa tidur tu tuan-tuan, sebab bini marah tertidur terus, doa pun tak baca. Kan? Jadi nak taubat pun lupa. Sedangkan jalan taubat ni banyak. Banyak. Jalan taubat ni bukan satu, banyak. Cuma kena ada ilmu, barulah kita tahu. Macam tuan-tuan duduk ni, duduk dekat masjid, dah sembahyang sunat iktikaf, dah duduk niat iktikaf. Bila dah niat iktikaf, dengar ceramah. Sambil dengar ceramah tu, mulut hati kata astagfirullahalazim. Telinga dengar, tapi astagfirullahalazim. Kita bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Maknanya bukan susah. Bukan susah, tapi cuba tuan-tuan, kalau tak ada ilmu dan tak pernah praktik, agak-agak duduk berwirid tak tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan, duduk tidur. Tu confirm tuan-tuan. Tu kalau tak ada ilmu. Kalau ada ilmu tuan-tuan, rasa-rasa tuan-tuan, lepas subuh berjemaah tak balik nunggu Jumaat. Kan? Sebab kita selalu kan disebutkan orang yang pergi Jumaat cepat-cepat ni tuan-tuan, kalau pergi lepas pada subuh tu pergi, dapat pahala apa? Unta tuan-tuan, unta. Tuan-tuan bukan bela unta pun, tapi pahalanya dapat unta, usah unta. Kalau pergi waktu duha pula nanti, pahalanya kecil sikit macam lembu. Kan? Nampak tengah hari sikit, lepas tu kita tengok tengah hari sikit, pahalanya macam kambing. Lepas tu pergi dekat-dekat nak bang, pahalanya macam ayam. Kan? Tapi kalau pergi imam dah naik mimbar, tak dapat apa-apa. Kan? Dapat semayang, sah semayang, tapi tak dapat. Itu galakan. Itu orang panggil apa? Sale. Tawaran daripada Allah. Cuba tuan-tuan, kalau mall tu buat tawaran, beli satu dapat tiga, orang datang tak? Beli satu dapat tiga, datang tak? Datang. Ini tuan-tuan, pergi cepat, dapat seekor unta, pun orang tak datang juga tuan-tuan. Datangnya lambat. Kenapa? Bukan tak pernah dengar. Nak amal payah. Ilmu dah ada, tapi nak amal belum. Itu dah lama dengar tu. Kan? Dah lama, tetapi nak amal payah. Macam mam, betul tak? Nah itu dia. Bukan senang nak amal ilmu ni. Cari ilmu tu wajib. Amal pun tu lebih wajib. Cumanya Imam Al-Ghazali kata macam ni. Kita ni kalau belajar tu memang wajib. Tetapi kalau belajar tu ilmu tidak diamal, maka manfaat tak dapat. Itu dia. Ilmu kan memang wajib belajar, tapi kalau tak diamal tak dapat manfaat. Macam ginilah tuan-tuan, saya misalkan, kalau tuan-tuan nak makan, tuan-tuan masak nasi. Masak ikan siakap 3 rasa. Lepas tu letak kat meja. Letak kat meja. Bila letak kat meja, tuan-tuan tengok je nasi itu. Agak-agak kenyang tak? Nak makanan dah siap, dah masak, siakap 3 rasa dah ada, tuan-tuan letak dah meja makan, tuan-tuan tengok agak-agak kenyangnya bila? Kenyangnya bila tuan-tuan? Tuan-tuan tengok itu, kenyangnya bila agak-agak? Sampai mati tak kenyang? Kan? Bukan sampai besok, sampai mati tak kenyang. Artinya apa? Kena ambil, kena suap masuk mulut, kena gigit, kena kunyah, masuk perut, baru rasa kenyang. Baru bunyinya sedap. Betul tak? Maknanya kena ada usaha. Kena amal. Tadi nasi kita tahu makan nasi memang kenyang, tapi kalau tak diusahakan, tak dibuat, memang tak kenyang. Ilmu tu memang kena cari, tetapi kalau tak diamal tak akan dapat manfaatnya. Artinya lapor lagi. Tu kena amal. Usaha memang kena ada. Amal memang kena ada. Kalau tak sikit, kalau tak banyak, sikit. Kan? Tak boleh buat semua, jangan tinggal. Nabi kata, ulama kata, ma la yaf'alu kulhu wa la yatrukulhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal. Kan? Kita kalau nak buat semua tuan-tuan, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam nak wirid, memang tak mampu kan? Sebab kejap nak wirid, lepas tu nak pergi kebun. Kejap nak wirid, nak nyawit. Kejap nak wirid, nak niaga kan? Jadi kalau kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua.
Jangan tinggal semua. Itu kata Nabi. Tuan-tuan lapar, kan? Selalu makan, kalau nasi tak ada 2 pinggan, tak kenyang. Betul tak? Tuan-tuan lapar, nasi mesti 2 pinggan, tu PL sendiri. Tiba-tiba nasi tu hanya ada setengah pinggan aja. Agak-agak tuan-tuan nak makan ke biar gitu? Tuan-tuan lapar, biasa makan 2 pinggan, tak 2 pinggan tak puas. Tapi nasinya ada tu setengah pinggan aja. Nak makan ke tidak? Kita mesti makan buat alah perut. Betul tak? Alah perut makan. Itu maknanya. Artinya tuan-tuan, kalau benda yang banyak tak ada, yang sikit kena. Jadi tak boleh buat semua, kena buat yang sekadar ada. Itu dia. Takkanlah kita tuan-tuan hidup hari-hari tuan-tuan nak wirid Astaghfirullahalazim, tak sempat. Takkan tak sempat. Imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru salam kedua tuan-tuan, enjin kereta motor dah bunyi. Itu macam mana tuan-tuan? Itu bukan setengah pinggan tu, memang sepinggan pun tak ada tu. Boleh faham tuan-tuan? Kan pelik tu. Saya tuan-tuan belajar gini. Beri salam yang pertama semayang tu rukun. Semayang pertama fardu Jumaat ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Nombor 2 bukan rukun. Tapi imam baru Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama bunyi motor dah tu. Bunyi enjin kereta tu. Tu macam mana tuan-tuan ismayangnya tu? Itu bukan lamcing tu. Itu dah terkolik anjing tu. Boleh faham kan? Itu rukun semayang. Tuan-tuan kalau tengok rukun 13, salam pertama tu rukun. Artinya kita makmum tak boleh beri salam kecuali imam habis dulu. Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sebut assalam yang nombor 2 tu baru kita boleh. Ini dia salam pertama tak habis, kereta dah bunyi dah. Motor dah bunyi. Tu macam mana tuan-tuan punya faham tu? Tu yang apa dia? Tuan-tuan, kita sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat wajib berjamaah tu. Wajib tu. Sebab tu tuan-tuan, seorang yang sembahyang Jumaat, untuk sah Jumaat dia mesti sebut makmuman dalam niat tu. Wajib tu, bukan sunat. Artinya imam belum habis, dia tak boleh habis dulu. Kalau dia nak mufarakah, tengok imam tu ada benda membatalkan ke. Imam tak ada benda salah, tiba-tiba dia pula cabut. Itu tak betul. Tu yang jadi masalah tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Tu yang kadang-kadang tazkirah Jumaat ni tuan-tuan, cerita buat sembahyang Jumaat juga. Kenapa? Dah puluh tahun punya faham sembahyang, tapi tak faham-faham lagi. Bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Tu. Sungguh tuan-tuan. Ni benda yang kadang orang tak faham. Benda tu simple aja. Tuan-tuan tengok hari-hari kita, tiap Jumaat mesti kita dengar imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan perhati tuan-tuan, enjin kereta motor bunyi dulu ke tak tu? Tuan-tuan tengok. Kan perhati. Tapi saya tak tahulah sini tuan-tuan kan, sebab saya duduk depan, belakang tak tahu. Tuan-tuan. Tapi kalau tempat lain tu kadang-kadang tuan-tuan, imam baru salam pertama belum habis, tapi enjin motor dah bunyi dah. Nah itu penting, beribadat mesti ada ilmu. Beribadat mesti belajar. Kalau tidak tuan-tuan, tak ada apa-apa. Itu sebabnya kita kena faham. Sedangkan sembahyang Jumaat itu bukan sunat, benda fardu kepada setiap orang lelaki Islam. Jadi kena ada ilmu. Jadi sembahyang itu sendiri pun jalan taubat. Tapi kalau sembahyangnya tak betul, taubatnya macam mana tu? Nah itulah yang penting kepada ilmu. Saya bukan nak kata apa tuan-tuan, benda ni berlaku kat mana-mana. Dekat mana? Mana-mana. Imam belum habis salam pertama tapi enjin motor dah bunyi. Itu pelik tuan-tuan. Nak matchingkan, nak betulkan dalam teks yang dalam kitab mengatakan rukun pertama salam tu adalah rukun yang wajib. Tuan-tuan tengok rukun 13, salam yang pertama adalah rukun sembahyang yang ke-13. Kan? Jadi artinya kalau kita duk tengok tuan-tuan, rukun imam tak habis, tiba-tiba makmum habis dulu. Itu macam mana siapa imam siapa makmum tuan-tuan tu? Kan? Itu yang masalahnya. Ini bukan nak kata tuan-tuan, ini benda yang berlaku di mana-mana. Sebab itulah tuan-tuan, pentingnya kita belajar. Walaupun benda kecil, kadang-kadang benda kecil tu yang kadang-kadang kita selalu tak ambil tahu. Simple aja. Sebab tu penting. Duduk dalam majlis ilmu tu saya kata penting. Kerana itu adalah peringatan daripada Nabi SAW. Dan kita beribadat ni pun perlu kena ada ilmu. Tu dia. Kan? Perlu ada ilmu.
Sebab kenapa? Ada ulama dia kata man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa alaihi bil ilmi. Orang nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak dunia akhirat pun kena ada ilmu. Kalau ilmu tak ada, tuan-tuan, tak dapat. Tu yang penting. Bayangkan kita rasa, tuan-tuan, semayangnya macam betul tetapi tiba-tiba Allah Taala tak terima. Tu kedudukan kita kena faham. Sebab besok di hari akhirat, kata Nabi SAW, inna awwala yuhasabul abdi bil yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal yang akan ditanya oleh Allah Taala besok di hari kiamat ialah pasal sembahyangnya. Idza salahat salah sairu amali. Kalau sembahyangnya okey, yang lain okey. Wa idza fasadat, bila sembahyangnya tak okey, fasadat sairu amali, yang lain tak okey. Bermakna awal-awal cerita pasal sembahyang. Kalau sembahyang tak okey, tuan-tuan, yang lain tu macam mana? Kan? Nak cangkuk kat mana? Tu sembahyang tu benda utama. Nabi kata man aqamas solah faqad aqamad din wa man taraka faqad hadamad din. Orang dirikan sembahyang, dia serupa mendirikan agama. Tinggalkan sembahyang, dia robohkan agama sendiri. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, sembahyang tu bukan benda kecil, bukan benda kecil, benda besar. Tu. Sebab tu dia tak boleh tinggal sama sekali, tak boleh tinggal. Sebab tu Nabi SAW kata salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbi. Kamu kena sembahyang berdiri. Kalau tak mampu nak berdiri, duduk. Tak mampu duduk, kamu kena baring. Tinggal tak boleh. Kan? Tinggal tak boleh. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, tuan-tuan. Tak boleh baring, tuan-tuan, dengan mata. Tak boleh dengan mata, dengan hati. Tak boleh dengan hati. Matilah. Bukan sembahyang lagi, sembahyang mayat terus. Tu. Kan? Itu kena faham. Sebab tu tuan-tuan kena latih diri kita sembahyang. Dan latih sembahyang tu jangan sorang-sorang. Latih sembahyang tu sembahyang berjamaah. Belajar sembahyang belakang imam. Jangan terus-terus besok belajar belakang imam tak pernah pergi, tiba-tiba terus duduk depan imam je. Kan? Kita ni belajar jadi makmum belakang imam, tuan-tuan. Belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pun tak apa. Belajar belakang imam, kita jadi makmum. Besok kalau kita sekali-sekali duduk depan imam, kan tak rasa malu, tuan-tuan. Ataupun tak rasa kurang ajar, betul tak? Tiba-tiba depan imam, kan? Kenapa? Dah biasa duduk belakang imam. Imam tengok semua. Oh, ini Bilal aku selalu kat belakang, kan tak kisah. Kenapa? Sebab dah biasa jadi makmum. Ni tak ada makmum sekali pun tak pernah, tuan-tuan. Tiba-tiba terus duduk depan aja. Itu pun bukan sembahyang ikut imam, disembahyangkan. Kalau bahasa kita apa, tuan-tuan? Apa bahasa kita? Kurang ajar apa? Kan? Apa dia? Ya gitulah. Tak pernah ikut imam, jadi makmum tak pernah sepanjang hidup, tiba-tiba mati terus duduk depan. Tu bukan sembahyang kat rumah, kat masjid. Tu tuan-tuan, tak pernah sembahyang terus disembahyangkan. Tu yang jadi masalah. Ni bukan lawak, tuan-tuan, benda betul. Kan? Kalau tuan-tuan tak biasa, macam itulah jadi dia. Kan? Sebab tu benda ni, tuan-tuan, kalau tak diberitahu, kalau tak disebut dan tak dilatih, tak ditegur, memang tak akan jadi. Memang macam itulah jadi dia. Jadi artinya kena selalu tegur walaupun dah biasa dengar. Kena selalu. Sebab kita ni jenis bila makin tua tu bukan makin ingat, bila makin tua makin lupa. Itu yang kena selalu cakap selalu tu. Kan? Walaupun ketiga duduk dengar kuliah tu, macam dah pernah dengar. Tak apalah, tuan-tuan, macam dah pernah dengar. Sebab kenapa? Kita bukan selalu ingat. Kalau bukan selalu ingat, lagi buat jauh lagi. Kalau ingat kadang-kadang, buatnya lagilah, tuan-tuan. Kalau ingatnya kadang-kadang, buatnya selalu ke, tuan-tuan? Bukan kadang-kadang, jarang-jarang. Itu betul. Kalau ingat selalu tu lain. Kalau ingat tu dah kadang-kadang, maka buatnya mesti jarang-jarang. Kalau ingatnya jarang-jarang, buatnya ya belum tentu. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat benda tu. Ni bukan nak kata apa, tuan-tuan, itu semua ada pada diri kita. Semua. Tuan-tuan tengok, sembahyang wajib, puasa pun wajib. Cuba tuan-tuan tengok, kalau puasa tu tak wajib, agak-agak puasa atau tidak? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau puasa Ramadan tu tak ada langsung, tak ada puasa wajib, agak-agak puasa tak? Cuba tanya tuan-tuan, Isnin Khamis puasa tak? Itu puasa sunat tu, itu pun tak buat kan? Kalaulah puasa tu memang tak wajib, tak puasa langsung. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, zakat tu wajib. Kenapa? Nak ajar diri kita. Engkau nak tak nak kena buat, tak buat berdosa.
Sebab kenapa? Memang diri kita ni kalau tak diwajibkan, memang tak nak buat aja. Dah wajib pun tak nak buat. Dah wajib pun tak nak buat. Lagilah kalau sunat, tuan-tuan. Yang kita ni, tuan-tuan pergi tengok tengok dekat mall. Beli satu dapat 3. Wajib ke tu? Beli satu dapat 3, wajib ke tu? Tak wajib, tapi ramai tak pergi. Oh, ramai pergi. Yang ini, tuan-tuan, benda wajib pun orang elak, lagi benda sunat terus tak buat. Jadi artinya, tuan-tuan, latihlah diri kita. Saya memang selalu, tuan-tuan, menyebut demikian. Dan saya biasa datang ke Masjid Mustaqim ni, tuan-tuan, kan? Dan saya menyatakan bahawa perlu kepada latihan. Bukan maksud saya cakap hari ni besok nak jadi wali, tak. Bukan. Hari ini kita bercakap, kita usaha. Kita usaha. Bila usaha, kalau ada usaha, insya-Allah. Orang Arab kata apa? Manjada wajada. Kalau siapa berusaha dia dapat. Bahasa Melayunya kata apa? Bahasa Jawanya kata apa? Manjada wajada. Bahasa Melayu, terjemahannya siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Bahasa Jawanya tu tak tahu, tuan-tuan. Bahasa siapa-siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat. Jadi artinya kena berusaha. Nak ataupun tidak, kena berusaha. Itu penting. Dan yang saya sebut awal-awal tadi, tuan-tuan, ibu minadzanbi kamalan la dzanbalah wal mustaghfiru minadzanbi wa maqum alai kal mustahzi rabbi. Orang yang bertaubat daripada dosa sama macam orang tak ada dosa, tetapi orang yang beristighfar daripada dosa tapi masih lagi buat dosa macam mengejek Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita kena jaga diri kita ni, tuan-tuan, istiqamahkan diri kita, masih lagi duduk dekat masjid dan menziarahi selalu masjid ni, bukan kadang-kadang, selalu. Selalu. Kita kena hari-hari dengan masjid ni. Jumaat tu memang dah wajib. Sabtu sampai Khamis tu, kan, kena juga menziarahi masjid. Tuan-tuan, antara tuan-tuan duduk masjid dengan duduk rumah, mana lebih lama? Rumah, kan? Masjid kadang, tapi tuan-tuan, suatu masa tuan-tuan akan tinggalkan rumah dengan masjid. Mana lebih lama tuan-tuan duduk dalam kubur? Cuba jawab tuan. Saya sebut tadi, antara rumah dengan masjid, kita lebih banyak duduk dekat rumah daripada masjid. Lepas tu kita akan tinggalkan dua-dua sekali. Rumah pun tinggal, masjid pun tinggal. Mana duduknya? Dalam kubur. Dalam kubur, tuan-tuan, masjidnya tak ada, rumahnya tak ada. Jadi masa tu bawa apa? Jadi amalnya biasanya kat rumah, kat masjid, tuan-tuan. Itu fikir sendirilah, tuan-tuan. Itu fikir sendiri. Kita boleh fikir sendiri. Kalau nak kata sembahyang berjamaah dekat rumah, tuan-tuan, memang sembahyang berjamaah kat rumah ni bagus, boleh. Apa? Ada anak, ada bini. Tapi tuan-tuan, biasa ke orang berjamaah dengan isteri? Macam mam, biasa mam? Dengan bini, biasa tak? Tak, kan? Imam pun kata tak lagi makmum. Kan? Itu dekat rumah tu ramai jemaah, bini ada, anak ada. Jadi nak tak nak apa? Pergi masjid sembahyang berjemaah, baru betul. Kan? Sebab tu, tuan-tuan, dua-dua nanti kita tinggal. Rumah pun kita tinggal, masjid pun kita duduk dalam kubur tu. Sembahyang berjemaah pun dah tak ada masa tu. Jadi tuan-tuan nak tunggu tak ada, minta balik, memang tak balik lah, tuan-tuan. Jadi sekadar itulah, tuan-tuan, untuk kita tengah hari ni, untuk peringatan bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa 'amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, yaqinan shadiqan, wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.